Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, para pencinta Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 5 hari bulan Muharram 1445 5 ke 4 bersamaan dengan 23 Julai 2023, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Lail. Tafsir surah Al-Lail. Tafsir surah Al-Lail kita dah baca semalam mukaddimah dia, dan kita telah baca beberapa ayat yang menyebut tentang sumpah. Allah SWT mulakan surah ini dengan bersumpah. Dia sumpah dengan apa? Dengan malam, siang, dan apa yang diciptakan, laki-laki dengan perempuan ataupun jantan dan betina. Allah nak nyatakan kepada kita bahawa inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu itu pelbagai. Usaha yang kita buat ni macam-macam. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada hak juruh, ada tak juruh. Itu dia panggil bahayanya kalau kita salah pilih lorong ataupun salah pilih jalan, maka itu sangat berbahaya. Sebab apa berbahaya? Kita pergi pilih jalan hak salah, pergi pilih jalan yang salah. Jadi para jemaah sekalian, sambungan kita pada ayat ini, ayat yang ke-5 hingga ayat 11. Allah SWT nyatakan dua kumpulan manusia. Satu kumpulan yang menginfakkan harta dia melalui pelbagai-bagai cara. Sama ada kita beri makanan, kita buat bangunan, buat rumah orang miskin berteduh, beri ubat kesihatan contohnya, termasuk dalam infak fisabilillah yang Allah SWT anugerahkan kepada kita pahala yang banyak. Tengok kepada tingginya darjat dengan kesan daripada infak yang kita beri. Contohnya kita infak pada masjid. Masjid ni orang ramai solat, lagi banyak pahala. Kita infak ke pondok. Pondok ni ramai pelajar yang duk belajar ilmu Al-Quran, belajar ilmu sunnah, lagi baik. Tapi kalau kita pergi tempat pengajian-pengajian yang duk bergendang di situ ataupun macam-macam dia punya benda-benda yang pelik-pelik berlaku, juga kita kata kesan dia juga berbeza-beza. Jadi kita pilihlah di mana ke jalan yang kita nak buat, apakah lorong yang patut kita lakukan supaya kita akan dapat dapat kebaikan yang kita lakukan itu biiznillahi azza wa jalla. Kemudian Allah nyatakan juga dalam ayat yang kita akan baca di sini, iaitulah tentang kumpulan yang tidak baik, iaitulah kumpulan yang bakhil. Dia dua tu ya, pemurah lawan dia bakhil. Infak lawan dia imsak. Imsak maknanya tahan, simpan duit, simpan harta, tidak dilaburkan pada jalan Allah Azza wa Jalla, maka itu nama dia infak
ataupun orang yang infak lawan dia imsak. Karim, orang yang pemurah lawan dia bakhil. Allahu akbar. Sunnah lawan dia bid'ah. Jadi semua ada benda berlawan, ada kembar belaka, ada berlawan. Baiklah para jemaah sekalian, kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan, surah Al-Lail, surah yang ke-92, juzuk yang ke-30, muka surat 1399. Bermula ayat 5 sampai ayat 11. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى. Jelasnya, jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat 1 hingga 3 sumpah, malam, siang dan penciptaan makhluk yang berpasangan. Inna sa'yakum lasyatta, usaha kamu pelbagai. Maka di sini Allah Ta'ala nyatakan usaha apa. Usaha itu ada dua kategori, usaha yang baik, usaha yang buruk. Maka kita mula dengan yang baik dulu. Fa'amma man a'ta wattaqa. Jelasnya, adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertakwa, mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Ini kita nak yang pertama, a'ta wattaqa, dua sifat. Wa saddaqa bil husna, serta ia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik. Jadi Allah Ta'ala gambarkan, nyatakan di sini sifat orang yang baik, sifat orang yang bertuah, iaitulah orang yang ada tiga sifat: a'ta, wattaqa, wasaddaqa. Mari kita hurai satu-satu. Kita masuk pada huraian ayat satu persatu. Tiga kategori ini mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang berada di atas landasan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla ini biiznillahi Azza wa Jalla. Baik, munasabatul ayat, munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Annahu subhanahu bayyana ma'na ikhtilafil a'mal. Allah Ta'ala nyatakan makna perbezaan, pelbagaian amalan manusia dari sudut yang baiknya dan yang buruknya. Was-sawabi wal iqab, pahalanya dan seksaannya. Dua-dua tu ada belakang. Maka di sini marilah penjelasan fa amma man a'ta. Maka adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan. Yang pertama, dia beri apa yang dia ada. Dia beri apa yang dia ada ke jalan kebaikan. Ada setengah ulama ni, dia kata ayat ni ada kaitan dengan siapa dia? Dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia satu masa dia berlawan dengan Umar. Dia berlawan dengan Sayyidina Umar. Umar bawa separuh harta dia untuk Allah dengan Rasul, fisabilillah. Abu Bakar bawa semua dia ada. Tengok,
Pasal tu dia kata fa'amma man a'ta wattaqa, qala Ibnu Mas'ud yakni Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Jadi ayat ini mangkap kepada manusia yang pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan laki-laki, iaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian orang yang seumpamanya lah, dia kata ayat ni untuk Abu Bakar je. Habis kita yang mari kepada tahun 1445 ni nak dapat apa? Kita kata la, Abu Bakar dan orang yang mengikut jejak Abu Bakar fil infaq, dalam menafkahkan hartanya fi sabilillah. Jadi sama Abu Bakar dan siapa saja yang mengikut jejak Abu Bakar, maka orang itu layak untuk mendapat anugerah yang besar ini. Kita kata alhamdulillah. Yang kedua, sifat yang kedua, wattaqa, bertakwa. Ada orang infak, ada, tapi dia tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Solat pun celan-celuk kata orang. Tapi kalau minta duit, oi, kita pergi minta 500 mencelek mata. Mu tengok siapa aku minta 500 je. Paling kurang 5,000 minta. Tapi kalau kita tengok bab solat dia, pening. Bab lain-lain penampilan rusak. Ni ramai ni kalangan muslimat ni. Waktu infak, masya-Allah, laju, kencang. Waktu tu aurat, tak apa nak kemas. Tak apa nak kemas. Hari ni tak usah katalah kena lutut. Tak kemah dia tutup aurat ni. Kita kempen besar-besaran dah kempen. Wanita ni boleh tutup muka, boleh buka muka dengan tangan ya. Pergelangan tangan kena pakai setongan. Duk bergayu tak ada pasal. Dia tu pakai setongan tak nampak pula dia punya apa dia panggil gelang-gelang hak mahal tu. Nak tunjuk ke siapa tu? Tunjuk ke malaikat? Jangan. Baik. Dan ni kita kata naknya a'ta wattaqa. Apa makna taqwa? Tulis makna taqwa. Ai wa ja'ala bainahu wa baina sakhatillahi wa azabi hajizan yaqiyahu zalik. Maknanya dia telah menjadikan tembok, dinding, pemisah, pagar di antara dia dengan azab Allah Ta'ala. Apa dia tembok? Taqwa. Maknanya kita buat benda yang baik, perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu nama dia taqwa. Baik, tajuk taqwa ni panjang, kita tak urai panjang. Kita pergi kepada sifat yang ketiga bagi orang ini, wa saddaqa bil husna. Tengok dalam terjemahan pimpinan senang. Dan bertakwa, takwa mana apa? Mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Itu definisi takwa yang paling simple, yang mudah dihafal, mudah dipahami. Kalau kata apa dia makna takwa? Buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang. Habis. Istilah-istilah lain itu semua huraian, penjelasan kepada makna takwa, buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Allahu Akbar. Baik, kita berpindah ayat 6. Wa saddaqa bil husna. Serta ia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik. Apa dia ni? Apa dia perkara yang baik? Panjang huraian ulama. Tengok tengok nota di bawah. Yakni yang pertama tulis nombor 1, perkara yang baik itu iaitulah kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, itu yang itu nombor 1. Kalau kata saddaqa bil husna, al husna sini makna mengakui, membenarkan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama. Yang kedua, saddaqa bil husna ay bil jannah. Dia mengakui adanya syurga. Bila kita tahu ada benda, ada tawaran, ada offer, kita kena usaha lah nak dapat benda tu. Tahu benda, tahu. Kita kata contoh. Kedai di kampung kita ni buat mega sale. Orang panggil tawaran harga runtuh istimewa. Berduyur orang datang, kita tak pergi. Oh, bagus tu, tawaran istimewa, kita pergi. Apa benda awak ni? Kita tahu syurga tu besar,
syurga tu nikmatnya indah, tak pernah dilihat oleh mata, tiba-tiba kita tak usah untuk dapat syurga. Jadi apa manusia apa lagu ni? Yang ketiga, mau'udillah, dan mengakui, membenarkan segala perkara yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tuhan kata solat, zakat, puasa, perkara-perkara yang difardukan oleh Allah yang wajib, itu dia panggil husn. Itu makna husna, yang elok, yang kita kena jaga. Jadi semua ni kata di para ulama, semua ini balik kepada satu ya. Kalau kita kata husna dengan makna la ilaha illallah, itu yang paling tinggi. Kalau kata husna dengan syurga, itu matlamat, kita nak pergi ke sana. Kalau kata husna dengan makna amalan-amalan, itu persiapan. Maknanya saddaqa bil husna, orang tak akan buat persiapan, orang tidak akan buat amalan kalau dia tidak yakin adanya hari pembalasan. Jadi semua tu nak dapat hari pembalasan bermula dengan tauhid. Kalimat tauhid inilah kunci sama ada manusia selamat atau manusia tak selamat. Kita kata itu yang ringkas-ringkas lah. Baik. Ayat ini boleh juga ditafsirkan dengan ayat surah tanda. Surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat 10 dan ayat 11. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah ila akhiril ayat. Kemudian ayat ini juga ditafsir dengan tanda pelajar. Surah Al-Kahfi ayat 88. Wa amma man amana wa amila salihah falahu jazaa'anil husna. Siapa dia beriman dan beramal, bagi dia pahala yang baik. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Semua urusan dia akan jadi mudah, dipermudahkan urusannya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kata alhamdulillah. Mari kita jadi orang yang tiga sifat. A'ta, wattaqa, wa saddaqa bil husna. Apa kita dapat? Tengok ayat 7. Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka sesungguhnya kami akan memberikan dia kemudahan untuk mendapat kesenangan, yakni syurga. Siapa dia yang ambil lorong-lorong yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, lorong-lorong yang digaris pandukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada ketika itulah barulah kita akan jumpa jalan yang akan menyampaikan kita ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik. Fasanu yassiruhu lil yusra. Kita akan permudahkan jalan. Ai fasanu sahhilu lahu amalal khairil musila ilal jannah. Allah kata, aku akan permudahkan hati dia, perasaan dia, segala gerak kerja dia nak pergi ke syurga. Kita rasa mudah bila tengok majlis ilmu, rasa senang hati. Dengar je azan, telinga terbuka selalu, celak mata nak pergi masjid, tengok ada benda berlorok, itu dia panggil Allah Ta'ala permudahkan urusan. Hai, sebaliknya pula lagu mana? Ada satu hadis. Hadis ini agak menarik untuk difahami. Ayat ini ditafsir dengan hadis. An Ali radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu fi janazatin. Dengar ni ustaz-ustaz kita yang selalu pergi ke kubur, elok sekali-sekala, bukan tetap, sekali-sekala kita tazkirah di kubur, sambil-sambil menunggu orang duduk siap kubur jenazah. Kita panggil anak cucu si mati ni, mari sini, jangan duduk, diri, dengar tazkirah. Nabi ada kalanya dia menyampaikan tazkirah di mana? Di kubur. Tengok hadis-hadis kata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin, baginda Nabi pergi uruskan jenazah di kubur. Faqal, Allahu akbar. Nabi bersabda,
ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Setiap kamu, setiap kita, setelah ditulis di mana tempat duduk dia, dalam neraka, na'udzubillah, ataupun dalam syurga. Allahumma ja'alna min ahliha. Ya Allah, jadikan kami dari kalangan ahli syurga. Sahabat bila dengar macam ni, benda dah tulis, maktub, apa kita sibuk-sibuk lagi? Tuhan dah tulis dah, tak solat pun kalau dah ahli syurga, syurga. Faqalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal? Boleh ke Rasulullah kita berpegang, berserah kepada suratan amalan, tak payah beramal, tunggu, kalau tu ahli syurga, syurgalah dia. Ahli neraka buat amal banyak mana pun neraka, boleh? La. Qal, kata Nabi SAW, i'malu, Nabi kata, la, setiap orang itu mesti bekerja, mesti berusaha. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang Allah akan permudahkan jalan ke mana dia nak pergi, ke mana tempat duduk dia. Kalau dia ni ahli syurga, Tuhan mudah jalan nak pergi ke syurga. Suka ibadat, suka baik, suka bersihkan hati, jauhkan diri daripada hasad dengki, jauhkan diri Allah. Tapi na'udzubillah lah, kalau dia tak ahli neraka kan, Allah payahnya, ya Allah, nak suruh berubah tinggal maksiat bukan main susah, bukan main susah. Payah kita nak dakwah. Wa amma man kana min ahli syaqa, maaf, amma man kana min ahli sa'adati fayuyassaru lahu fayuyassaru li amali ahli sa'adah. Kalau dia itu orang yang baik, orang yang bertuah, Allah Taala permudahkan urusan dia nak jadi orang baik. Dan kalau dia tu ditulis tak baik, gitulah keadaan. Hari ni anak duduk perhati tengok, ramai dah juga orang kita ni jaga solat. Hak tak solat pun ramai juga, tapi kita tak nampak dia solat tak solat tu. Tapi dalam bab jaga aurat, ana sepanjang rihlah haji, kita duk tengok jemaah-jemaah haji dari Malaysia ke dari negara mana ke, bab aurat ni rusak. Hak Malaysia pun ketika dia pakai telekung, pakai kain mengkana nak pergi semaya, tu tutup aurat. Lepas pada tu kan nampak lengan, nampak betih. Tak tahu lagu mana. Balik mari sini pula, ayahnya ada piuh cotik atas kepala, mak kain kana tu dua labuh, anaknya jerba apa hatu pari. Aurat fil tak tahu apa. Ni sehari dua ni pula sibuk pula dah. Pihak pemerintah membenarkan satu kumpulan aja. Mari duk menyanyi, pegai botol arak, cium jatuh tina. Kita kata ingat molek, man sanna sunnatan sayyi'atan. Siapa dia menganjurkan majlis maksiat, maka semua orang pergi, dia akan nanggung dosa belaka. Tak kira siapa. Hai, kita tak bui, kita tak anjur, kita lulus je. Dia lulus tu terima lah. Sudah ada SOP berapa tahu dah kawan tu jenis bahasa jenis main jatuh sama jatuh, buat mari juga. Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah jaga negeri ini. Serahkanlah urusan ini kepada orang yang lebih baik untuk menjaga agama, jaga kedudukan, jaga kemaslahatan negara dan rakyat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita balik pada hadis kita. Nabi kata setiap orang yang baik akan dipermudahkan urusan kebaik, orang yang tak baik dipermudahkan jalan lagi ke tak baik. Kawan Nabi kita baca ayat ni, ayat yang kita mengaji ni. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ayat 5 sehingga ayat 10. Hadzal hadis sahih akhrajahu al-Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Jadi ini yang kita takut. Kita nak tahu macam mana Tuhan tulis kita ni baik tak baik. Sentiasa buat baiklah. Berdoa pada Allah SWT dengan doa istiqamah yang kita dah ajar kepada jemaah tu. Allahu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Allahumma inna na'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Baca sentiasa. Pagi, petang, siang, malam kita baca. Allahu akbar. Baiklah. Habislah kumpulan pertama yang kita nak jadi kumpulan ini. Sekarang kita berpindah pada kumpulan yang kedua, yang kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada kumpulan yang tak baik. Ayat 8. Wa amma man bakhila wastaghna. Sebaliknya, orang yang bakhil daripada berbuat kebajikan. Tak kiralah bakhil ni, para jemaah sekalian, dia bukannya duit saja bakhil, amalan bakhil juga. Wastaghna, dan merasa cukup dengan kekayaannya dan kemewahannya. Ini bahaya dia. Jadi 3 lawan 3. Tadi a'ta wattaqa, yakni bakhila wastaghna. Yang tadi saddaqa bil husna, yakni wa kadzdzaba bil husna, serta ia mendustakan perkara yang baik. Mendustakan perkara yang baik. Apa jadi orang ni? Tengok dulu. Tengok huraian. Ai wa amma man bakhila bimalihi. Siapa dia bakhil dengan harta dia, falam yunfiqhu fi sabilillah, dia tidak infak harta dia pada jalan Allah. Itu untuk orang ada harta. Orang ada ilmu, bakhil, tak mengajar ilmu. Kopi ilmu. Awak nak ajak, nak suruh saya mengajar, boleh. 1 jam 500. Ni budak-budak TikTok ni kata siapa 6,000 pun ada juga minta. 6,000 nak ajak ceramah. Main-main TikTok lah. Main TikTok sudah lah, tak usah duduk main-main. Bakhil, tak mau ngajar orang, payah. Ataupun bakhil dari sudut amalan. Dalam hadis kata Nabi SAW marah, man al-bakhil man zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Nabi sebut juga orang bakhil, orang yang bila sebut nama aku dia tak selawat, itu bakhil. Dengar ni anak tua, anak muda. Siapa dia bakhil? Orang bila sebut nama Nabi SAW dia tak selawat. Itu salah satu daripada bakhil. Bukhala, orang bakhil. Banyak lagi lah bakhil. Dia sihat walafiat, orang minta tolong. Bukan kerja saya. Aduh. Malah bakhil. Jadi bakhil itu banyak kategori. Banyak kategori bakhil. Konsultan orang minta nasihat. Minta nasihat kawan-kawan, buka file. Bayar dulu. Bakhil. Hak hijau syarikat tu ambil lah duit. Hak kawan-kawan minta tolong ni lain pula. Jadi kita jangan duk bakhil sangat. Allahu akbar. Itu orang bakhil. Bakhil. Yang kedua, wastaghna, dan merasa cukup dengan kekayaannya dan kemewahannya. Aku kaya, tak peduli dengan orang lain. Wastaghna an rabbihi subhanah. Dia rasa dia terkaya daripada limpah kurniaan rahmat Allah Ta'ala. Tak apa, tak solat ke, tak puasa ke, tak ibadat ke, tak ada masalah. Kaya, lagi tak solat, lagi besar dia punya projek. Nak kata apa? Tak melakukan ketaatan, tak mengharapkan pahala. Kata ulama tafsir, apa maksud istaghna? Merasa cukup dengan kekayaan dia. Dia tak perlu berlaku ketaatan. Aku nak apa lagi? Duk sibuk-sibuk nak minta apa dengan Allah Ta'ala, aku dah kaya. Ini maksud dia. Kenapa nak ibadat? Sibuk. Kita nak bisnes, kita nak meeting sana sini. Jadi, dan ada juga orang istaghna an rahmatihi, kita rasa tidak perlu kepada rahmat Allah. Ini bahaya. Sebab itulah para jemaah sekalian, kita ni jangan rasa kaya kita ni dengan rahmat Allah Ta'ala. Jangan duk rasa kaya daripada pahala Allah. Ni saya duk kempen tuan-tuan ni, mana risalah kita ni, projek mega mampu milik. Siapa dia solat 12 rakaat, jaga 1 hari 1 malam, baitun fil jannah,
rumah dalam syurga. Siapa dia baca zikir ni, zikir pagi petang ni, ini pahala kita dapat. Siapa dia jaga solat sunat qabliyah sebelum asar 4 rakaat, rahimallah, dia akan dapat doa Nabi untuk dapat rahmat Allah Taala. Kita pun malah-malah juga walaupun ada masa. Pergi haji, Nabi kita doa 3 kali pada orang bercukur. Ramai lagi orang tak bercukur. Alah ustaz, sayang ke rambut. Subhanallah, ya akhi, ya haj, rambut naik pula. Rambut belum balik haji dah panjang dah rambut. Tambah-tambah hok keti akhir-akhir ni. Hok keti akhir ni. Hok dengan kita pun dia panggil keti 88 baru sampai Madinah. Semoga Allah Taala permudahkan urusan mereka meneruskan ibadat. Orang lain balik dah. Hok ni kalau nak balik rambut panjang dah. Apa yang sayang sangat dengan rambut tu? Sayang sangat nak bergunting, nak bercukur. Rahimallah, Allah Taala, Nabi kita doa 3 kali. Anda ingat cerita pelajar-pelajar nak balik cuti pergi umrah. Jadi masing-masing nak jagalah bojeng ni. Moga balik nak cari gawe ke apa mudah dah. Main rambut kepala botak payah. Jadi pokok ni pun pakai gunting belakang lah. Gunting macam orang kapur, tiga orang rambut. Mari orang Arab. Ya syabab, pemuda. Sudah ada umrah, saudara. Kenapa tak tahlul, tak gunting? Dia kata ada sikit. Masya Allah, dia kata. Ya syabab, Nabi kita doa, rahimallahul muhalliqin, rahimallah. Nabi kita doa, Allah Ta'ala bagi rahmat pada orang bercukur. Mu tak bercukur. Dia kata dia guna astastaghni an rahmatillah. Pemuda, mu rasa cukup ke? Mu kaya dah ke? Mu tak perlu ke kepada rahmat Allah Ta'ala? Kata di sahabat-sahabat kita ni, kami pakai bikah bangun, hungar lagi cari baba tempat halak guti habis pakai cukup. Pala kita kata kena sentak dengan arak ni. Ini kita tak mau. Macam-macam manusia ni, payah kita nak. Allahu akbar. Jadi kita jangan rasa kaya daripada rahmat Allah Taala. Ni dalam ayat ni, dalam konteks ni, beratlah pada dianya. Dia bakhil, dia rasa dia tak perlu pada rahmat Allah Taala. Dan hak paling berat sekali hak inilah, yang ketiga ni, wa kadzdzaba bil husna, serta ia mendustakan perkara yang baik-baik. Dia dusta perkara yang baik, yakni tak percaya kepada hari kiamat. Ini kafir itulah. Tak percaya kepada syurga, tak percaya kepada la ilaha illallah, tak percaya kepada undang-undang Islam yang begitu indah, yang begitu baik, undang-undang lu'rek lagi baik, macam-macam dia punya tidak percaya. Maka kita mengatakan inilah di antara kesombongan manusia di atas dunia ini. Maka Tuhan kata apa? Bakhil. Ini kita orang beriman pun ada sifat bakhil. Istaghna, tak apa nak kepada pahala, banyak juga. Wa kadzdzaba bil husna, ini tak berlakulah pada orang beriman. Tetapi bagi orang kafir memang tak percaya. Cuma kita orang beriman ni percaya tapi tak apa mantap. Maka apa orang ni dapat? Fasanu yassiruhu lil usra, maka sungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesusahan dan kesengsaraan yang membawanya ke neraka, wal iyazu billah. Jadi kita jangan mudah-mudah lah, jangan duk main nak mudah-mudah lagu ni, maka kita akan rusak. Sebab kita tak infak, kita tidak jaga ketaatan kita kepada Allah, tak rasa kita ni berhajat pada rahmat Allah Ta'ala, dan juga mendustakan kebaikan, maka itu manusia ni akan disusahkan urusannya. Paling kemuncak sekali susah neraka bagi orang kafir, ataupun neraka sementara bagi orang yang beriman tetapi tidak melakukan ketaatan kepada Allah, ataupun derhaka maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang ini juga duduk dalam keadaan susah, dalam keadaan yang begitu gawat dalam hidupan mereka. Baiklah para jemaah sekalian, itu dipanggil fasanusahilu alaihi amal syarr, maka kami akan permudahkan untuk orang ni perbuatan yang buruk yang menyebabkan dia suka benda tak baik, maka dia mudahlah nak sampai ke neraka, wal iyazu billah. Bagaimana cara Tuhan permudahkan? Ini bahaya ni. Tuhan permudahkan jalan lagi ke neraka jadi tak baik. Apa dia? Kata Syekh, tulis. Qala Syekh Ibnul Qayyim rahimahullah,
at-taysirul usra yakunu bi amrain. Allah Ta'ala nak permudahkan jalan tak baik tu melalui dua dimensi, dua cara. Yang pertama, an yahula bainahu wa baina asbabil khair. Allah Ta'ala sekat di antara dia dengan sebab-sebab untuk mendapat kebaikan. Sekat. Maka keburukanlah di atas lidah dia, atas hati dia, atas perbuatan dia, semuanya benda buruk belaka. Yang ni bahaya ni. Ni kita bimbang hari ni. Contoh hari ni, kita dah kemukakan kepada masyarakat, ini amalan sunnah hak Nabi kita ajar sallallahu alaihi wasallam. Kita duk ajar zikir pagi petang, zikir lepas solat pada para jemaah. Kata ni hak Nabi buat ni sahih ni riwayatnya, sanadnya sahih. Dalam kitab Fiqh Syafi'i, oi tak mau dia baca depan kita, lepas kita tak ada, ai pusing balik orang lain pula. Susah nak dapat benda yang baik. Itu dia panggil di antaranya terhalang nak dapat sebab-sebab kebaikan. Tunjuk jalan yang baik tak mau, nak cari jalan yang pelik. Satu. Ataupun bagi orang yang terlibat dengan benda-benda yang berat, maksiat, itu payahlah, berat lagi lah. Tak mau bersihkan hati, tak mau bersihkan jiwa, masih lagi dengan hati sifat hasad, sifat dendam, sifat kesumat, macam-macam berlaku. Yang kedua, sebab yang kedua, dipermudahkan yang kedua untuk buat tak baik ini, an yahula bainahu wa bainal jazaa'il aisar. Allah Ta'ala halang dia daripada mendapat pahala yang simple, pahala mudah. Kita ni mudah dapat pahala. Masuk masjid, nak mari masjid, ambil wuduk di rumah, turun rumah baca bismillah tawakkal Allah, dah baca doa mari masjid, masuk masjid tahiyatul masjid atau qabliyah, pada duduk sambil tu tunggu baca Quran 2 muka surat, mau qamat. Taisir. Tapi dia ni payah. Pergi juga masjid, tapi kat atas masjid, atas botol tu sak okok. Siapa di masjid buaya ya siapa orang qamat baru naik, duduk ujung-ujung, sudah maya buah pula. Tak tahu apa. Waktu orang kuliah duk buah belakang, sudah orang kuliah duk hurai apa ni, duk ulah orang tak kata, lagi dahsyat. Itu di antara dua sebab at-taisir. Allah Ta'ala permudahkan cara untuk dapat kesusahan ni. Yang pertama, terhalang dia daripada sebab-sebab kebaikan. Yang kedua, terhalang juga dia untuk mendapat pahala yang simple. Pahala mudah tapi kita tak nak buat. Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah bantu kita untuk menyelesaikan masalah yang ada ini, insya-Allah. Maka baiklah kita pergi pada ayat yang terakhir. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Dan apakah pertolongan yang dapat diberi kepadanya oleh hartanya apabila ia terjerumus ke dalam azab seksa hari kiamat. Orang yang bakhil, tak mau infak, tak mau bayar zakat, tak mau sedekah, esok di akhirat esok dia masuk dalam neraka, nak cari jalan mana, nak gimana? Siapa boleh tolong dia? Tak ada orang boleh tolong. Ai ma yanfa'uhu maluhu allazi bakhila bihi. Tak ada faedah apa yang dia bakhil di atas dunia dulu. Simpan harta banyak-banyak, harta jadi bala. Nah, menarik juga perbincangan kita baru ni. Nah, harta pusaka jangan jadikan dia harta puaka. Pusaka jangan jadi puaka. Pusaka ni bila kita bagi molek-molek. Tapi kalau tak bagi molek, harta jadi puaka, berkelahi habis adik-beradik, berkelahi habis anak beranak dengan sebab sudah jadi puaka. Na'udzubillah. Wa arada bi sabri alillah, dengan sebab dia bakhil tadi, dia tak dapat rahmat Allah Ta'ala, maka dia akan dicampakkan dalam neraka Jahannam. Wal iyazubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada neraka Jahannam. Tamatlah perbincangan ayat. Para pelajar sekalian, mari kita mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca. Faedah yang pertama, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra. Kita ambil hak yang pertama dulu. Orang yang benar beri sedekah, takwa, membenarkan yang baik, Allah pada permudahkan jalan. Kata ulama, ad-din, agama ini melalui 3 paksi dia 3 kaedah. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang,
membenarkan apa yang dikhabarkan. Tanda ad-din yaduru ala salasi qawaid. Agama ini dulu ada 3 paksi. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang, dan membenarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Benar apa yang diperintahkan. Maka ataupun kita kata ad-dinu talabun wa khabar. Agama ini satu tuntutan dan juga satu maklumat. Tuntutan itu 2 pula. Tuntutan melakukan, tuntutan meninggalkan. Dia sama ya. Maka dalam ayat ini 3 perkara. Buat, a'ta, wattaqa, bertakwa. Itu dia panggil bertakwa, itu maknanya kita banyak benda yang kita khabar. Kita tahu ada Allah Ta'ala, kita percaya. Apa yang perlu kita buat tindakan, dan juga meninggalkan perkara yang tidak baik. Maka jadilah dia tu, agama itu tiga faksi, 3 dia punya faksi. Yang kedua, boleh, faedah yang kedua kita ringkas ya. Tengok Allah Ta'ala buat bandingan sini. Fa'amma man a'ta wattaqa. A'ta wattaqa, bertakwa, beri, bertakwa. Hak lawan dia pula bakhila wastaghna. Bakhil, rasa tak perlu, terkaya daripada rahmat Allah Ta'ala. Soal, kenapa Allah Ta'ala buat ittaqa, lawan dia istaghna? Adakah mungkin seorang manusia tu rasa terkaya, tak perlu pada Allah Ta'ala? Orang beriman mungkin, tak mungkin. Orang kafir mungkin lah sebab dia tak percaya. Jawab, dia kata al-muttaqi, orang yang bertakwa, dia menjiwai perlunya dia kepada rahmat Allah Ta'ala, berhajatnya kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka harta dia ada, ilmu dia ada, apa dia ada, dia akan sebarkan. Dan dia tidak akan melakukan perkara yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi bila orang tu hilang dia punya sifat takwa, maka dia akan mari sifat istighna, aku tak perlu pada Allah Ta'ala. Apalah sibuk, kejap-kejap nak sedekah, kejap-kejap bayar zakat, kejap-kejap susah. Kita nak meniaga pun nampak terganggu. Sombong. Ni kadang-kadang orang ni bila bercakap sombong, boleh migropo tangan dia bercakap tak khabar ke diri. Tambah-tambah kita ada jawatan pula besar. Agak orang panggil, orang Kelantan kata orang apa ni, takabur. Orang Kelantan kata manggok sangat, meta sangat bercakap. Sekali tu saya sentak mari, sakit ke apa benda, baru kita kenal dunia ni duduk di mana. Ingat baik, jangan dulu ada sifat istighna, sifat kita rasa tak perlu pada rahmat Allah Ta'ala, jangan. Yang ketiga, Allah kata fasanu yassirhu lil usra, fasanu yassirhu lil yusra. 2. Jadi yang baik Allah Ta'ala akan permudahkan untuk jalan baik. Hak tak baik Allah Ta'ala akan permudahkan jalan tak baik. Apa tu yang kata fasanu yassirhu lil yusra ulil usra. Ayat ini menjadi dalil, tulis pelajar, ala anna taufiq wal khizlan biyadillahi azza wa jalla. Taufik nak suruh kita jadi baik di bawah kuasa Allah, ataupun Allah Ta'ala nak tinggalkan kita tak ada kebaikan juga di bawah kuasa Allah azza wa jalla. Maka jangan sekali-kali kamu, hei manusia, jangan sekali-kali kamu rasa terkaya daripada bimbingan, hidayah, petunjuk Allah Azza wa Jalla. Marilah sentiasa kita minta dalam solat kita 17 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuklah aku jalan yang engkau redai. Ada juga dia kata orang kafir senang juga tu, senang dunia ya. Hak senang dunia ni lain, dia panggil istidraj. Lagi jahat lagi kaya, lagi kuat dia punya kelentong, putar belik, lagi kuat dia punya sokongan. Contohnya, lagi kuat dia punya diktator, lagi kuat dia punya kuasa. Itu dia panggil istidraj.
Allah Ta'ala bagi dia sekejap, bagi dia sementara, lepas pada itu tak tahu nak apa, tak tahu nak apalah dia, lepas ni punah jalan habis. Kan? Kita mengatakan itu sangat berbahaya, jangan duk berani-berani. Baiklah, kita pergi kepada yang keempat daripada perbincangan kita ni. Tengok dalam ayat ni, fa amma man a'ta fasanu yasul yusra, sama juga ayat tu ayat sama ya. Bila Allah Ta'ala sebut dalam ayat kita ni, fa amma man a'ta wattaqa wasadaq fasanu yasul, siapa dia buat baik, siapa dia beriman, siapa dia jauh, siapa dia taat, aku akan mudahkan jalan. Timbul soalan. Dia kata soalan, ayat ini menunjukkan bahawa siapa dia buat baik, dia akan dapat pahala, akan dapat syurga, akan dapat ni janji Allah Ta'ala. Dia kata ayat ini tidak menafikan ikhlas. Saya tak mahu syurga, saya nak taat pada Allah Ta'ala semata-mata. Betul lah, dah mu taat boleh syurga, kenapa pula dia berlaku pening gininya ya. Maka wahadha minas sawabil ajil, itu dia panggil pahala yang segera. Sebab itulah Nabi kata, kalau kamu buat baik, orang puji. Kita bukan minta dipuji. Kita buat baik, tiba-tiba kita dipuji oleh Allah, oleh manusia secara ikhlas, bukan bodek. Itu dia panggil busyra ajil, khabar gembira yang kita terima. Tapi kalau kita suruh orang bodek kita, nah, orang puji bagi duit, bagi jawatan, bagi kredit, itu lain. Maka kita kena ingat bahawa segala kebaikan yang kita dapat atas dunia ini adalah merupakan busyra, khabar gembira Allah Ta'ala sampaikan kepada kita. Jangan sombong, dan dia tidak menafikan ikhlas. Ini ada setengah ahli tasawuf pelik ni, dia kata tak boleh minta syurga, siapa dia beramal minta syurga, dia tu tak betul. Kita kata tak betul, apa Tuhan suruh minta, Nabi suruh minta, tiba-tiba awak kata tak boleh, kenapa pula? Jangan duk main pelik-pelik. Baiklah, yang terakhir, yang kelima, sebaliknya pula lah. Kalau orang ni istighna daripada Allah Ta'ala, dia tak mau ikut peraturan Islam, tak mau ikut, lawan riba, rasuah, main belakang, tapi dia hebat, dia kaya, maka kita mengatakan itu adalah merupakan istidraj. Itu adalah merupakan satu perkara yang Allah Ta'ala nak bagi kepada dia supaya dia makin sombong, makin tak sedar. Maka Allah Ta'ala permudahkan urusan dunia dia, Allah Ta'ala permudahkan jalan nak pergi ke neraka. Kita jangan terpengaruh dengan mereka. Takkanlah Tuhan tak sayang ke dia ni, nak dia punya projek besar-besar jadi belaka lah. Jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terkesan dengan ahli dunia, sebab Allah Ta'ala bagi dunia ni kepada siapa saja sebagai medan ujian, medan batu ujian. Lepas itulah kita tengok bila orang ni kaya tapi dia sombong, kita kata Tuhan nak uji dia. Tengok kawan-kawan kita boleh jawatan tinggi, oh hebat, kita pun kagum dengan dia. Tiba-tiba bila duduk tempat tinggi, orang duduk suluh tengok, kelentung banyak, cakap buah saja besar, buat kerja dak. Tengok Tuhan nak perkenalkan orang tu, dia naik tinggi supaya orang nampak. Dulu bercakap bergar-gar sedap ya, bila dapat apa ni peluang untuk buat kerja tak buat. Nah, kita mengatakan ini di antara ketidakseimbangan. Pasal tu dia panggil neraca tak seimbang, neraca tak seimbang. Nah, kita anjur majlis ilmu, kita juga membenarkan puak-puak hodok melompak, mari pergi botol arak duk cium jantan betina di tempat kita. Kita kata hati-hati, neraca tak seimbang, ini yang kita bimbang. Jadi kita minta Allah Ta'ala permudahkan jalan kita, urusan kita jalan ke syurga, jangan dipermudahkan jalan ke maksiat, jalan ke neraka, wal'iyazubillah. Tamatlah perbincangan kita secara ringkasnya. Baik para jemaah sekalian, insya-Allah dalam siri yang akan datang kita akan masuk ayat 12 sehingga ayat 21 insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.